Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini Perlis Mengaji Tuition Online kita teruskan lagi dengan subjek Matematik SPM. Hari ini hari Jumaat 8 hari bulan 5 2020. Saya Cikgu Mazirah binti Muhammad akan mengendalikan kelas anda pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah ubahan. Ubahan dan bearing ya. Ubahan ialah hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah. Ya. Okey, apa yang dikatakan dengan ubahan langsung? Ya. Ubahan langsung iaitu Y berubah secara langsung mengikut mengikut X kuasa N, di mana N sama dengan 1, 2, 3 ataupun 1/2. Y berubah secara langsung ya. Maka Y sebagai X di mana K ialah pemalar. Okey, jika dalam ubahan langsung ini Y meningkat, maka X juga meningkat. Ya. Jika Y menurun, maka X juga menurun. Jadi Y berubah secara langsung mengikut X jika dan hanya jika Y per X ialah pemalar ataupun K. Ya. Baik, jadi cikgu teruskan lagi. Okey, ini contoh soalan SPM ya. Dalam soalan SPM ini menyatakan jadual manakah yang mewakili hubungan Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 ya. Okey, jadi kita tengok macam mana. Okey, jadi kita Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okey. Jadi Y sama dengan K X kuasa 2, di mana K ini ialah pemalar ya. K ialah pemalar. Okey. Baik. Jadi Y per X kuasa 2 sama dengan K. Okey, kita tahu ya Y per X kuasa 2 sama dengan K. Jadi kita nak test, nak kira tengok. Kalau K dia adalah sama saja, maka dia dipanggil ubahan langsung ya. Jadi kita tengok mana dia yang berubah secara langsung. Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okey. Kita tengok yang soalan A ni. Yang soalan A ya, yang dia bagi jawapan A, dia bagi X 12, Y 18, 27, 64. Cuma saya tulis yang 2 dahulu, 1 dengan 2. Kenapa? Kita nak test kan. Jadi X kuasa 2. X kuasa 2 ialah 1 kuasa 2, 1. Iaitu 1 kali 1. 2 kuasa 2, 2 kali 2, 4. Jadi bila kita ambil Y per X kuasa 2 untuk mencari pemalar, yang pertama tu dia dapat 1.
Tapi apabila yang kedua, ya 8 bahagi 4 kita dapat 2. Jadi pemalar ini maksud dia tetap. Sekarang kita nampak dia tidak tetap. Maka A bukan jawapannya. Ya. Okey, baik. Jadi bila bukan jawapan tak payah terus kira. Okey, kita teruskan lagi. Dengan kita ambil yang B. Okey, yang B, cuba tengok yang B ya. X 1 2 X 1 2. Okey. X kuasa 2, 1, 4 lah 2 kuasa 2. Y dia 2, 4. Okey, yang ni untuk C. Saya tak ambil B. Kenapa? B juga tadi sama dengan A. Dia 1, 1 ya. Okey, jadi B sama dengan A. Jadi cikgu tak ambil. Cikgu ambil yang C. Jadi yang C pula, okey kita tengok. Apabila kita kuasa 2 kan, nombor 1 dia jadi 1. 2 kuasa 2 jadi 4. Okey, Y 2, 4. Jadi apabila kita Y per X kuasa 2, makanya yang ni jadi 2. Tapi apabila 4, ya, bila yang Y per X kuasa 2 ni, yang ni dia dapat 1. Maka, kita tak boleh terima ini sebagai jawapan juga. Ya, dia tak sama key dia. Okey, jadi kita ambil pula jawapan yang, try yang D pula. D, okey, 1, 2, 3, 4. Kita ambil nombor kuasa 2, 1, 4, 9, 16. Ya, nombor Y dia ialah 2, 8, 18, 32 seperti dalam soalan. Apabila kita test, ya, Y per dengan X kuasa 2, makanya dia pemalar dia sama saja. Iaitu 2 bahagi 1, 2. 8 bahagi 4, 2. 18 bahagi 9 pun 2. 32 bahagi 16 pun 2 juga. Maka pemalar dia sama. Yang inilah jawapan pilihan dia. Jadi jangan berlengah lagi, teruslah memilih jawapan yang betul. Ya. Okey. Kamu kena usaha betul lah soalan ni. Ya. Buat banyak-banyak kali. InsyaAllah lah kamu akan nampak pattern soalannya macam mana. Okey, baik ya. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. Diberi, ya. Okey, diberi. Diberi Y berubah secara langsung dengan X dan Y ialah 24 apabila X sama dengan 3. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, baik. Kita nak tengok ya. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan X. Okey, macam mana kita nak tulis apabila dia berubah secara langsung? Jadi kita tulis Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Jadi kita nak mencari pemalar dia. Jadi Y kita letakkan K darab dengan X. Ya, K ni ialah pemalar. Makanya kita isi pula nilai-nilai yang diberi, ya, nilai Y, nilai X dalam persamaan ini. Jadi Y ialah 24. K dia kita tak tahu berapa sebab kita nak cari. X nilai dia 3. Jadi kita pun boleh tengok, okey, K 24 ni bahagi dengan 3. Dapatlah nilai K. Jadi, makanya K ialah 8. Ya. Jadi, kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi, kita nak letak Y sama dengan apa? Ya, jadi kita pun Y sama dengan KX yang tadi tu kita ambil balik. Jadi, kita gantikan di tempat K itu dengan 8. Ya, ada jawapan ke tak ada ke? Okey. Jawapan dia ialah A. Ya. Jadi kamu ikut SOP. Bukan COVID-19 je ada SOP. Kita nak kira variation ni ataupun ubahan ni pun ada SOP dia, ada cara, ada kaedah dia ya. Baik, kita teruskan lagi. Okey, macam tadi soalan dia. Ya, jadual manakah yang mewakili Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okay, kita tengok Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okey, jadi macam biasa kita akan buat Y sama dengan K X kuasa 2. Ingat, K ialah pemalar. Ya, K ialah pemalar. Okey. Jadi, kita akan dapat K sama dengan Y per X kuasa 2. Okey, K sama dengan Y per X kuasa 2. Ataupun
Y per X kuasa 2 sama dengan K. Ya, boleh nak? Okey, jadi kita nak tengok manakah jawapan yang tepat. Okey, kita ambil satu ni. A, 1, X dia 1, 2, Y dia 64, 16. Okey, macam tadi juga. Ya, macam soalan tadi. Soalan ini ialah soalan SPM ya, soalan SPM sebenar. Okey. Jadi kita akan Y, okey, kita tengok nah Y kita nak bahagi dengan X kuasa 2. 64 bahagi 1 dapat 64. Okey, sekarang kita nak bagi lagi. Y nak bagi X dengan X kuasa 2. 16 bahagi dengan 4 dapat 4. Jadi K dah, nilai K dah tidak konstan ya. K mesti konstan ataupun dia pemalar. Jadi tak boleh terima yang ni ya. Kita tak boleh terima. Okey, baik. Kita test pula jawapan yang B. Okey. Dia bagi 2, 3. Y dia ialah 25, 15. Okey ya. X kuasa 2 kita darab dah. 2 kuasa 2 iaitu 4. 3 kuasa 2, 3 darab 3 iaitu 9. Jadinya Y per X kuasa 2, makanya kita bahagilah. Y per X kuasa 2, 25 bahagi 4 dapat 6.25. 15 bahagi 9. Ya, 15 bahagi 9, 1.67. Tak sama, jadi tidak boleh. Jadi kita kata ini bukan pemalar. Jadi jawapan B pun tidak boleh diterima. Maka jangan duk kira lagi yang itu. Ya, kamu teruskan dengan soalan lain. Okey, kamu kira soalan C pula. Okey, baik. C dia bagi X dia ialah 3, 5, 7. Y dia 18, 50 dengan 98. Jadi X kuasa 2 ni kita kira lah. 3 kuasa 2, 9. 5 kuasa 2 ialah 25. 7 kuasa 2 ialah 49. Maka Y per X kuasa 2, Y per X. Jadi 18 per 9 ialah 2. 50 per 25 ialah 2. 98 per 49 pun 2. Ini pemalar. Ini maksudnya pemalar. Nilai K, nilai yang tetap ataupun konstan ya. Jadi kita pilih C lah. Tak payah kira yang D dah dapat jawapan, tak payah kira lagi lah. Ya. Okey. Kita tengok lagi soalan lain pula. Okey, isi padu suatu periuk ya, V. V ni untuk volume lah kan. Adalah berubah secara langsung dengan kuasa 2 jejarinya R ya. Radius. Dengan menggunakan K sebagai pemalar, ungkapkan K dalam sebutan V dan R. Okey, jadi ini lagi satu kemahiran, kena boleh mengungkapkan ya. Ungkapkan sebutan ungkapkan K dalam sebutan V dan R. Okey, baik. Macam tadi juga. V berkadaran secara V berubah secara langsung dengan R kuasa 2. Ya, berubah secara langsung dengan R kuasa 2. Okey, V sama dengan K X kuasa 2. Okey, baik. Teruskan lagi. K sama dengan V per R kuasa 2. Ya, ni R ni ya. Okey, baik. Jadinya kita pun carilah nilai K. K sama dengan V per R kuasa 2. K kita berapa nilai dia? K sama dengan V per R kuasa 2. Ya. Ya, jawapannya B ni ya, tersilap ni ternaik ke atas. Ya, jawapannya sebenarnya ialah B. V per R kuasa 2. Ya. Terlajak naik atas. Jadi jawapan dia ialah B. Boleh ya? Okey. Okey, kita tengok lagi. Okey, table 2 shows some values of the relation between variables X and Y. Okey, jadual 2 menunjukkan beberapa nilai bagi hubungan antara pemboleh ubah X dan Y. Okey, kita tengok hubungan pula ya. Okey, baik. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi macam biasa kita akan buat
Okey, kita ambil yang diberikan. Kita test tengok ya, y sama dengan 3x kuasa 2. Okey, jadi pelajar kena faham. Kita dah belajar tajuk indeks masa di tingkatan 3. Jadi, kalau x kuasa negatif bermaksud dia akan jadi pecahan. Jadi, y sama dengan 3 per x kuasa 2. Ya, jadi bermakna yang ini dia akan jadi 3 per 4, 2 kuasa 2, 4 lah. Ya, jadi tak boleh terima. Ya, sebab jawapan dia y bukan dalam pecahan. Jadi cikgu pangkah lah ni tak boleh terima. Okey, baik. Kita tengok yang B pula. Yang B dia mengatakan bahawa y sama dengan 3x. Okey, jadi kita ganti tengok ya, y sama dengan 3x. Okey, kita ambil satu y. Kita kali tengok 3 darab dengan 2 ni. 2 yang di sini ni. 3 kali 2 6. Tapi y nilai dia ialah 12. Maka yang ini pun tidak boleh diterima. Ya, boleh ya? Sebab ini ialah soalan objektif. Jawapan ada di sini. Cuma kita nak test jawapan itu betul ke tak betul ke. Ya. Okey, baik. Jadi kita ambil yang C. Y sama dengan 3x kuasa 2. Okey, y sama dengan 3x kuasa 2. Jadinya kita pun ambillah beberapa contoh ya. Kita gantikan dalam ni. 3, 2 kuasa 2, 4. Jadi 3 kali 4, 12. Betul? Takkanlah betul lagi. Okey. 3. Kita gantikan dengan 3 tadi kan. 3 ada ni 3. Jadi tempat X kita ganti dengan 3 kuasa 2. 3 kuasa 2, 9. Ya. Jadi 27. 27 ni pasal apa jadi 18? Ya, 27. Dah betul ya ni. Yang ni betul ya. Y sama dengan 3, 4 kuasa 2 ialah 48. 4 kuasa 2, 16. 3 kali 16, 48. Ya, jadi tak payah buat habis lah. Ya, sebab kalau kita test yang D ni pun tak betul dah. Ya. Okey, jadi teruskan lagi. Soalan-soalan ni cikgu dah kelaskan mengikut tajuk subtopik dia ya. Tadi tu ubahan langsung. Sekarang kita tengok ubahan songsang pula ya. Ubahan songsang. Okey, apa dia ubahan songsang? Y berubah secara songsang mengikut X kuasa N. X ni pasal apa lari duduk sini? Tak apalah ya. Okey, yang ni tepat X kuasa N di mana N sama dengan 1, 2, 3 ataupun setengah. Ya. Okey. Okey, maka Y berubah secara songsang. Jadi kita berubah secara songsang, kita tulis 1 per X kuasa N. Ya, sebagai Y sama dengan K per X kuasa N. Di mana K ialah pemalar ubahan. Okey. Jadi, jika Y berubah secara songsang mengikut X, ya, makanya Y meningkat, X menurun. Ya. B, Y menurun, X meningkat. Jadi dia berubah secara songsang lah. Satu naik, satu turun. Satu turun, satu naik. Itulah maksud dia berubahan secara songsang. Ya. Y berubah secara songsang mengikut X jika dan hanya jika XY sama dengan pemalar ataupun K. Itulah kita nak buat dari tadi tu. Kita cari nilai K. K mestilah pemalar nilai yang tetap. Okey. Okey, hari ini pun kita tengok ya, soalan dia bagi tahu, dia dah bagi tahu dah, tak payah nak teka-teka ya. Dia beri bahawa M berubah secara songsang dengan N dan M sama dengan 20 apabila N sama dengan 2. Hitung nilai N apabila M sama dengan 5. Okey, baik, tadi dia bagi tahu dah M berubah secara songsang dengan N. Maka kita pun tulislah. Macam mana kita nak tulis? M berubah secara songsang ya. Okey, M berubah secara songsang. Jadi berubah secara songsang ya, 1 per N. Ada songsang ya. Okey, baik. Jadi kita masih lagi tulis M. Ya, K ni darab dengan 1 tadi kan. Jadi K lah. K per dengan N.
Maka kita gantikan nilai-nilai yang diberi itu. M ialah 20, ganti tempat 20 tu, tempat M. Okey, 2 ni ganti tempat N. Jadi bila kita kira, kita akan dapat K ialah 40. Dapatlah nilai K 40. Bila kita dapat nilai K, maka kita dapatlah mencari nilai N. Okey, baik. Sekarang pelajar gantikan. Ya, gantikan tadi tu. M ialah 5. K ialah 40. N kita nak cari. Kita tak tahu lagi N tu berapa. Jadi kita pun tulis N, ya. N, hapuskan N sini, kita darab dengan N, maka sini pun darab dengan N. Nak hapuskan 5, ya, darab dengan bahagi dengan 5, sini kita bahagi 5. Makanya 40 bahagi 5 ialah okey 8. Ya. Lepas tu adakah jawapannya 1/8, 1/2, C, D? Ya, maka jawapan dia ialah D. Baik ya. Untuk soalan objektif ni, para pelajar boleh pun menconteng, mengira-ngira di atas kertas soalan. Baca betul-betul, gariskan, ya, gariskan poin-poin penting yang kamu boleh gunakan untuk mengira, ya. Okey, baik. Mari kita tengok soalan lagi. Diberi bahawa P berubah secara sonsan dengan punca kuasa 3Q dan P sama dengan 2 apabila Q sama dengan 1/64. Hitung nilai P apabila Q sama dengan 343. Okey, baik. Jadi kita nak tengok macam tadi lagi. Berubahan songsang. Okey, dia bagi tahu tadi apa? P berubah secara songsang dengan punca kuasa 3. Jadi kita tulis macam ni lah. 1 per punca kuasa 3Q. Okey. Sekarang kita nak letak nilai K. Okey, P sama dengan K per dengan punca kuasa 3Q. Okey, dapat ya? Seterusnya, okey, sekarang kita letakkan nilai-nilai yang diberi. Nilai P ialah 2. Nilai Q ialah 1/64. Letak di tempat yang sepatutnya. Ya. Makanya kita akan dapat nilai 1/64 punca kuasa 3 ialah 1/4. Kalau tak reti, tekan kalkulator. Punca kuasa 3 kurungan 1/64 sama dengan, dapatlah 1/4. 1/4 darab dengan 2, maka jadilah 2/4 ialah, okey, 2 darab 1/4, maka K ialah setengah. Ya. Baik. 2 kali 1, 2. 2/4 ialah setengah. Ya, K ataupun 1/2. Jadi cikgu teruskan lagi ya. Nak mencari nilai P apabila Q 343. Kita cek balik. P tak ada nilai kan? Sebab kita nak cari. Sama dengan 1/2 kuasa 3, 2 darab dengan punca kuasa 3, 343. Kenapa nilai K ialah 1/2? Yang ni ialah nilai Q yang diberi. Boleh ya? Jadi punca kuasa 3 ialah 343 ni ialah 7. 7 kali 7 kali 7. Ya, dapat 343. Jadi P ialah 1/14. Ya, 1/14 iaitu 2 kali 7, 14 ya, jadi 1/14. Boleh tak? Okey. Okey, dah berapa soalan dah kan? Dapat banyak dah ni. Okey, mari kita tengok. Kalau kamu rasa kamu tak suka baca soalan dalam bahasa Malaysia, kamu bacalah bahasa Inggeris. Yang penting kamu boleh jawab soalan ni, ya. Okey, diberi bahawa Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X dan Y sama dengan 3 apabila X sama dengan 64. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 16. Okey, macam tadi, kalau kamu ingat tadi, kita akan tulis songsang dia, ya. Y berubah secara songsang. Okey,
1 per punca kuasa 2X. Punca kuasa 2X. Kamu jangan tak tahu beza pula punca kuasa dengan kuasa. Ya. Okey. Baik, seterusnya. Okey. Jadi Y sama dengan K, ya, per dengan punca kuasa 2X square root, ya. Okey, baik. Jadi kita letakkan di tempat Y. Tempat Y ialah nilai dia 3. Tempat X ialah 64. Ya. Punca kuasa 2 64 ataupun square root 64. Kalau tak ingat tekan kalkulator. Sepatutnya boleh ingatlah 8 kali 8 jadi 64. Jadi K ialah 3 kali 8. 3 darab 8. Maka nilai K ialah 24. Ya. Jadi nilai K ialah 24. Baik. Okey. Jadi cikgu teruskan lagi. Y sama dengan 24. Okey, sebab kita dapat nilai K tadi 24. Ganti di tempat ni. 16 daripada mana kita ambil? Daripada soalan. Ambil letak situ 16. Jadi 16, square root 16 ini ialah 4. Ya, 4 kali 4, 16. Maka Y sama dengan 24 per 4. Y ialah 6. Ya, Y ialah 6. Ada jawapan? Ya, jawapan ada. Jawapan kamu kira salah pun ada juga. Sebab tu kena kira dengan berhati-hati dan kena faham betul-betul soalan, kehendak soalan, ya. Baik, seterusnya. Gitu. Diberi bahawa P berubah secara songsang dengan kuasa 2Q. Ya, square ni, kuasa 2 square kan. Okey. Dan P sama dengan 2 apabila Q sama dengan 4. Hitung nilai P apabila Q sama dengan 9. Okey. Baik, kita tengok. Macam tadi kita tulis dahulu. P berubah secara songsang dengan 1 per Q. Okey. P varies inversely. Ya. Dia berubah secara songsang. Jadi 1 per Q kuasa 2. Okey, baik. Jadi kita teruskan lagi. P sama dengan K per Q kuasa 2. Okey, sekarang kerja kita pula buat apa? Gantikan di tempat-tempat ni. 2 ni main pada mana? Daripada nilai P. Ganti di tempat P. K per dengan 4 kuasa 2. 4 ialah nilai Q. Jadi K per 4 kuasa 2. 4 kali 4 ialah 16. Okey, jadi 2 kali 16 maka nilai K ialah 32. Cikgu letak di atas ni bagi nampak sikit kan. Okey, 32. Okey, sekarang apa soalan kita? Kita nak cari nilai P apabila Q dapat 9. Okey. P sama dengan K per Q kuasa 2. Okey. Ya, jadi P sama dengan 32 per Q kuasa 2. Okey, berapa nilai Q kita tadi? Nilai Q yang diberi, nilai Q ialah 9 kuasa 2. Jadi P ialah 9 kali 9. Jangan buat 18 pula, ya. Adalah sat lagi dia buat macam-macam. Jadi kalau pelajar tak ingat, pelajar tekan kalkulator. 9 kuasa 2. Ya, dapatlah 81. Maka P ialah 32 per 81. Ya. Okey. Ada jawapan dia. Pilih jawapan yang betul. Okey, baik. Itu ialah ubahan secara songsang. Ya, tadi kita dah belajar ubahan secara langsung. Sekarang kita nak teruskan dengan ubahan yang lain pula. Iaitu ubahan tercantum, ya, joint variation, ya, ubahan tercantum. Jadi ubahan tercantum yang melibatkan dua ubahan langsung. Ada juga ubahan tercantum ni dia cantum ubahan langsung dengan ubahan langsung. Jadi darab je lah dua-dua tu.
Okey, seterusnya ubahan tercantum yang melibatkan satu ubahan langsung dan satu ubahan songsang. Satu ubahan langsung, satu ubahan songsang. Ya. Okey. Satu darab, satu bahagi. Baik, seterusnya ubahan tercantum yang melibatkan dua ubahan songsang. Dua-dua dia bahagi. Ya, hasil darab bahagi 1/. Macam tu. Boleh ya? Jadi kita nak tengok bagaimana yang dikatakan bentuk soalan ubahan tercantum. Okey. Okey, baik. Jadual 2 menunjukkan nilai P, Q dan R. Diberi bahawa P berubah secara langsung dengan Q dan berubah secara songsang dengan punca kuasa 2R. Langsung ni ialah Q. Q duduk di atas dan berubah secara songsang dengan punca kuasa 2R. Punca kuasa 2 duduk di bawah. Jadi kamu kena tulis macam ni. P berubah secara langsung dengan Q dan secara songsang dengan punca kuasa 2R. Tulis macam ni lah. Baik. Lagi satu, maka kita macam tadi juga. Sama macam tadi, kita kena cari pemalar dia dulu. Jadi kita pun letak K di sini. Tempat K tu tidak pernah berubah. Dia masih setia di situ. Ya. Okey, baik. Jadi K, okey, Q nilai diberi. Ambil dalam jadual ni. Ya, pelajar kena faham baca jadual ya. Q nilai dia 3, letak tempat 3. Okey. 9 ialah nilai P, letak tempat P. Punca kuasa 2R ialah 4, letak tempat R. Jangan salah letak. Ya. Okey, baik. Jadi, 3K/2. Okey, 3K/2 bawa sini. 9 kali 2/3. 18 bagi 3 dapat 6K. 6 ya. Jadi, K ialah nilai dia 6. Okey, setelah itu, kita teruskan lagi ya. 6, 12 sama dengan 6. 6 tu tadi ialah K. Setengah ni ambil kat mana? Ambil dalam soalan nilai Q. Boleh? Okey. 1/2. Tempat M tak ada nilai. Kita nak cari, letak M. Dan jangan lupa square root dia ni. Ya? Okey, baik. Makanya kita pun kira lah. 6 kali setengah ialah 3 kan? Per 12 punca kuasa 2M. Makanya 3/12 ialah 1/4. M ialah 1/16. Ya. Okey, jadi M ialah 1/16. Boleh ya? Kamu boleh tengoklah slide ni banyak-banyak kali. Ya. Supaya kamu boleh faham. Dia nampaknya pattern dia sama je. Ya. Baik. Seterusnya, pelajar tengok lagi soalannya. Okey, mari kita tengok soalan seterusnya. Diberi bahawa P sama dengan 8. Atas tak baca lagi ya. Hubungan di antara P, Q dan R ialah P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan secara songsang dengan R. Diberi P sama dengan 8 apabila Q sama dengan 2 dan R sama dengan 3. Hitung nilai P apabila Q sama dengan 6 dan R sama dengan 4. Baik, kalau macam ni kamu sukalah kan? Sebab kita tak perlu bentukkan lagi persamaan dia sebab dah ada diberi. Jadi pelajar perlu tulis sahaja P berubah ni kan, berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan berubah secara songsang dengan R. Okey, letak saja, letakkan nilai K. Okey, K kuasa 2. Kenapa 2? Tempat dia tadilah ya, Q ialah 2 nilai dia. K tak tahu lagi kita nak kira. 3 tempat R. P ialah 8. Okey, baik. Jadi 4K ya, 3 pergi darab dengan 8, maka K ialah 6 juga. Boleh kan? Okey, baik. Kita teruskan lagi. P sama dengan 6Q kuasa 2 per R. P sama dengan 6Q kuasa 2 per R. Ya, ganti tempat ni baliklah tadi ni, tempat sini. Ya. Okey, jadi kita pun ganti P sama dengan 6. 6 ni
K tadi tu, pemalar tadi. 6 ini nilai dalam soalan. Kuasa 2, memang dia kuasa 2. 4 nilai R. Okey, baik. Jadi kita akan dapat, ya, 6 darab 36 per 4. Makanya P ialah 54. Ya. Kalkulator, kalau kamu rasa jenis tak yakin, kamu gunalah kalkulator. Tak ada masalah pun, ya. Tiada halangan untuk kamu menggunakan kalkulator. Okey, baik. Boleh dah? Jadi saya teruskan lagi, ya. Teruskan lagi. Okey. R berubah secara langsung dengan punca kuasa 2S dan secara songsang dengan T. Diberi K ialah pemalar. Cari hubungan antara R, S dan T. Jadi kita pun tulis balik macam mana kita nak buat. R berubah secara langsung. Jadi R berubah secara langsung dengan punca kuasa 2S dan songsang dengan T. Jadi T di bawah. Jadi bila kita nak tulis, kita kena gantikan di depan S ini ialah K. Ya. Okey, jadi kita letakkan K punca kuasa 2S per dengan T. Inilah hubungannya. Ya. Baik. Ini mudahlah kan? Ya. Dia di bawah ni, ya. Untuk B ni, jawapan dia ialah B, K punca kuasa 2S per T. Ya. Setting lari ni. Okey, baik. Ingat, ya, B, jawapan dia B, ya. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Okey, diberi Y berubah secara songsang dengan 2X tolak 1 dan Y sama dengan 2 apabila X sama dengan 3. Cari nilai X apabila Y sama dengan negatif 2. Jadi, kamu tengok. Macam biasa, tuliskan. Y berubah secara songsang dengan 1 per 2X tolak 1. Ya, ataupun kita kata berubah secara songsang dengan 2X tolak 1. Okey, baik. Jadi kita letakkan persamaan Y sama dengan K per 2X tolak 1. Okey, dapat? Okey, baik. Seterusnya, kamu gantikan, ya. Tempat Y ni ialah 2. Tempat K ni nak cari, tak payah ganti. Tempat X ialah 3. Ya, makanya apa? 2 darab 3, 6 tolak 1, 6 tolak 1, 5. Jadi, K, macam mana dapat 10 pula? 5 darab dengan 2. Jadi, K ialah 10. Okey, tak habis lagi ni. Baik, cikgu terus di slide yang lain. Ya, ni jawapan dia. Ya, sebab dia panjang sangat, ya. Okey, Y sama dengan 10 per 2X tolak 1. Okey, jadi kita ganti tadi. Ya, 10 ni ialah nilai K. Jadi kita gantikan dengan 2X tolak 1. Okey, kita kembangkan. Negatif 2X tolak 1. Negatif 2 darab 2X tolak 1 sama dengan 10. Okey, jadi kita pindahkan negatif 2 bahagi dengan 10 bahagi negatif 2, maka 2X tolak 1 sama dengan negatif 5. Okey, 2X tolak 1 sama dengan negatif 5, iaitu 10 bahagi negatif 2. Jadi, cikgu teruskan lagi. 2X sama dengan negatif 5 tambah 1. Iaitu sama dengan negatif 4. Jadi, X negatif 4 per 2. Boleh? Dan X sama dengan negatif 2. Ada jawapan? Okey, baik. Ya. Itu ialah ubahan tercantum. Kita teruskan sikit lagi, ya. Untuk ubahan tercantum. Tu dia soalan dia. Tadi ni dia bagi penerangan ataupun soalan berbentuk ayat macam ni.
Sekarang dia dah bagi equation ataupun persamaan. Dia suruh kita pula pilih manakah jawapan yang betul. Jadi kalau kita baca, nyatakan hubungan antara X, Y dan Z. Okey, X saya duduk sini ya. Okey, jadi kita pun tulislah Y, Z kuasa 2 per X sama dengan 5. Kena kira juga. Ya, bukan boleh main tengok macam tu sahaja. Okey, baik. Jadi Y sama dengan 5X ya. Y itu ialah nilai K dia. Jadi kita pun tulis Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Dia berubah secara langsung dengan X dan Y berubah secara songsang dengan Z. Jadi mana penerangan yang mengatakan perkataan tu? Y berubah secara langsung dengan X, Y berubah secara songsang dengan kuasa 2Z. Jadi mana jawapan dia? Okey, jawapan dia ialah C. Ya, permudahkan sikit bagi dalam bentuk Y. Ya, sebab dia bagi tahu dalam bentuk, sebab semua menyatakan Y. Ya, jadi kamu kena tulis dalam bentuk Y sama dengan apa. Barulah kamu boleh memilih pernyataan yang betul. Ya. Okey, baik. Okey, kita ke soalan terakhir untuk ubahan tercantum. Okey, ini. Dalam suatu kerja sukarela, 2 orang budak lelaki telah ditugaskan untuk mengecat dinding. Okey. Sebuah dewan. Masa yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan mereka ialah 2 jam 30 minit. Diberi masa T berubah secara songsang dengan bilangan tenaga kerja Y. Hitung masa dalam minit yang diperlukan jika 5 orang budak lelaki melakukan tugas itu. Baik, dia bagi ni 2 orang budak lelaki mengecat dinding. Kalau kita nak cat satu kawasan, ya, kalau ramai orang, maka masa yang diambil mestilah lagi pendek. Kena faham lah tu, sebab tu dia jadi songsang tu. Ya. Jadi kita nak kira. Okey, kita nak kira. T berubah secara songsang dengan Y. Ya, Y itu ialah bilangan tenaga kerja. T itu ialah masa. Jadi macam biasa, T sama dengan K per Y. K ialah pemalar. Jadi kita ganti kat sini 2 jam 30 minit. Jadi 2 jam 30 minit tu ialah 2.5 jam lah. Sama dengan K per 2. Jadi K ya 2.5 darab 2. K tu ialah 5. Jadi K tu ialah 5. Jadi kita pun teruskan lagi. Jadi kita nak buat T sama dengan K per Y kan. Jadi T sama dengan K per Y. Iaitu K dia 5. Ya. 5 orang. Y itu ialah tenaga kerja tadi kan. Jadi 5 orang tenaga kerja. Jadi T sama dengan 1. 1 ini mewakili 1 jam. Sebab tadi cikgu tak tukar lagi ke minit. Ya, jadi 1 jam. Soalan dia tanya, hitung masa dalam minit. Jadi kita dapat jawapan 1 jam. Maka pelajar tolong ingat ya, 1 jam ialah 60 minit. Jadi 1 jam 60 minit, makanya pilihlah yang 60 ya. Nanti ada juga orang yang terlupa 1 jam 100 minit. Dia 1 sini dia pilih 100 ya. Maka itu adalah kesilapan. Ya. Tidak bolehlah sebab kamu dah tingkatan 5, jam masa kena ingatlah ya. Baik. Seterusnya kita teruskan sikit lagi tajuk bearing. Ya, bearing mungkin tak boleh banyak soalan lah. Okey, baik. Jadi kita ke tajuk bearing. Apa dia bearing? Ya. Dalam bahasa Inggerisnya bearings juga ya, tapi dia ada S. Okey, baik. Bearing ialah sudut yang mengatakan arah, yang menyatakan arah satu tempat dari tempat yang lain. Ya. Bearing dinyatakan dalam bentuk 3 digit. Contoh 060 ataupun 60 darjah, 278 darjah. Ya, tapi ditulis, bila ditulis 060, maksud dia 60 darjah. Ya. Baik. Bearing ini dikira daripada utara mengikut arah jam. Ya. Okey, jadi untuk belajar tajuk bearing ni, kamu kena tahu juga
arah angin. Ya, ni kalau dalam bahasa Inggeris ni north, south, east, west. Kalau dalam bahasa Malaysia, utara, selatan, ya, timur, barat. Jadi yang selalu tu utara, selatan lah, wajib tahu. Timur, barat pun mestilah. Ya, okey, baik. Dan pengetahuan sedia ada kamu tentang bearing ialah sudut berselang-seli. Iaitu sudut C dengan B ini ialah nilai dia sama. Ya, banyak digunakan dalam tajuk bearing. Dan juga sudut pedalaman, iaitu sudut pedalaman M tambah dengan K ini nilai dia 180. Kamu kena tahulah yang ni. Kita dah belajar masa di tingkatan 3. Ya. Okey, baik, cikgu teruskan sikit lagi. Okey. Bearing. Baik. Diberi bahawa titik F dan titik G terletak pada suatu satah mengufuk. Bearing F dari G ialah 070 ataupun 70 darjah. Rajah manakah yang menunjukkan kedudukan yang betul bagi F dan G? Okey, kita nak tengok yang mana betul. Dia kata titik F dan G terletak. Okey, bearing F dari G. Maka dia mestilah utara berada di G. Jadi mana dia? Okey, mana dia? Jawapan yang betul. Kena ingat, bearing diukur dari utara mengikut arah jam. Okey, lukis utara pada G. Okey, ukur 70 dari utara ikut arah jam ke garis GF. Jadi A lah jawapan dia, ya. Yang lain tu tidak memenuhi syarat tu, syarat bearing, ya. Boleh? Okey, seterusnya senang je tajuk bearing ni, satu soalan, ya. Biasanya satu soalan. Okey, baik. Titik P dan Q terletak pada suatu satah mengufuk. Bearing Q dari P ialah 080 ataupun 80 darjah. Bearing Q dari P. Bearing Q dari P. Okey, bearing Q dari P. Okey, baik. Rajah manakah yang menunjukkan kedudukan bagi P dan Q? Dia mana? Ingat, ya, bearing diukur dari utara mengikut arah jam. Okey, lukis utara pada P. Okey, kalau yang ni jadi berapa ni? Ya. Yang ni kata-kata sudut berselang-seli tadi ni. Kalau sini 80, maka situ pun 80. Ya. Ukur 80 darjah dari utara ikut arah jam ke garis PQ. Ni garis PQ, ya. Kalau yang ni bukan 180, ya. 180, yang ini ialah 100. Ni bukan. Jadi maka A juga jawapan dia. Okey, baik, ya. Boleh? Senang je tajuk bearing ni. Baik, kita teruskan lagi. Rajah 8 menunjukkan 3 titik JKL pada satah mengufuk. L terletak ke selatan. Ke selatan K. Betul lah kan? Dia duduk selatan K. Dan bearing K dari J ialah 040. Bearing K dari J ialah 040 ataupun 40 darjah. Terlari sikit. Patut dia duduk kat sini, ya, garisan ni. Okey, baik. Tak apa, cikgu lukis lain. Cikgu lukis balik, ya. Jadi cikgu lukis balik. Yang ini ni maksud dia bearing apa nama K, ya, bearing K dari J. Jadi bearing K dari J 40, kat sinilah 40. Ya, 55 dia diberikan. Okey, jadi 40 tambah 55 jawapan dia ialah 95. Jadi kita nak cari nilai X, ya. Nilai X tu ataupun nilai sudut ni dari sini iaitu bearing J dari L. Bearing J dari L. Kita nak tengok sini sudut dia berapa. Sudut di X ni, ya. Okey, jadi X ialah 85. Jadi X ialah 85. Okey. Ya, bearing J dari L ialah 80. 085. Okey, baik. Seterusnya. Okey, seterusnya. Okey.
Dia bagi gambar raja. Bearing ni banyak gambar raja ya. Antara raja, bearing P dari Q ialah 215. Bearing P dari Q ialah 215. Bearing P dari Q. Ya. Bearing P dari Q 215. Kalau kamu tengok saja pun, mana bearing P dari Q 215. Okey. Baik, tengok ya. Bearing P dari Q 215. Ya, yang itu utara dia di sini. Ya, kalau kita tengok pun, tengok ni 215, maksud dia 180 tambah dengan 35. Ya. Okey, yang ni bearing P dari Q. Ya, yang ni bearing Q dari P. Ya, jadi tak bolehlah, tak sama. Jadi jawapan dia ialah C. Kamu kena fahamlah bearing P dari Q, bearing Q dari P. Ya. Kamu carilah clue-clue dia. Okey, baik. Kita teruskan sikit lagi ya. Iaitu Ahmad menyertai ekspedisi berbasikal. Dia berbasikal 10 km arah ke selatan, kemudian 8 km arah ke timur. Cari bearing kedudukan akhir dari titik permulaan kepada darjah terhampir. Yang ni kamu kena lukis dah sebab soalan ni tak ada gambar darjah. Okey, dia mula kat mana? Dia mula dia mula dari sini. Dia pergi 10 km ke selatan, lepas tu dia pergi ke 8 km ke timur. Kamu kena tahulah mana timur, selatan, barat. Ya? Okey, baik. Jadi tangent, kita nak cari tangent di sini, ni sudut di sini. Kalau cari sudut di sini barulah dapat cari sudut di situ ya. Tangent, sebab kita guna tangent sebab kita ada 10 dengan 8. Okey, 8 per 10. Maka X ialah 38 darjah 40 minit. Jadi theta ni, maka theta ialah nilai ni lah. Sini 38, jadi 180 tolak 38. Maka kamu akan dapat 141 darjah 20 minit. Jadi 20 minit ni tak sampai kepada 30. Maka bila kita bundarkan dia masih 141 darjah. Ya. Okey, baik. Kita teruskan sikit lagi. Ni soalan ni. Wow, soalan dia. Dalam satu pencarian harta karun, seorang peserta bergerak 400 meter dari titik permulaan pada bearing 146 darjah untuk mencari petunjuk. Selepas itu dia bergerak 300 meter pada bearing 056 untuk mendapatkan peti harta karun. Cari bearing titik permulaan dari peti harta karun itu. Okey, jadi okey, baik. Ni cikgu lukis. Ya, bila kamu kena lukislah. Ni dia mula. Yang ni dia pergi cari peti harta karun. Ya, yang ni dia jumpa harta karun duk tang ni. Okey, jadi 146 nilai dia di situ. Ya, nilai sini 34, sini 56 sebab dia sudut berselang-seli 56. Maka kamu cari tangent X 400. Kenapa 400? Tadi ni dia bagi kan jarak tu 400 per dengan 300. Okey, jadinya 53 darjah 8 minit. Jadi bearing M dari K ialah kamu tambah semua ni. Ya, 180 sini tambah 56 tambah 53 8 minit. Maka 289 darjah 8 minit. Okey. Baik, jadi jawapannya ialah B. Ini soalan je, jawapan di situ. Ya. Jadi itu saja ya tajuk kita pada hari ini. Jadi sebelum cikgu tinggalkan kamu, jadi cikgu selalu nak pesan ya. One important lesson in maths that we can all apply in our life. Always be careful with the science. Ya, apa yang kita belajar daripada matematik dalam kehidupan kita ini ialah kita kena sentiasa berhati-hati dengan sebarang tanda atau amaran. Ya. Okey, baik. Jadi itu saja, saya Cikgu Mazirah binti Muhammad mengundur diri di sini dulu. Setia berada di rumah, jangan ke mana-mana. Teruskan belajar, semoga anda berjaya dalam SPM 2020. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.